Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, sambungan kita dalam syarah kita Al-Wafi. Kita masih lagi dalam hadis yang ke-34. Izalatul munkar faridatun islamiyah. Menghilangkan, menghapuskan kemungkaranlah fardu, kewajiban dalam Islam. Hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa dia tengok benda mungkar, engkar dengan tangan. Maknanya kuasa dia. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Tak mampu dengan kuasa, dengan lidah. Maknanya dengan suara, dengan nasihat, dengan teguran. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tak mampu juga adalah dengan lidah, dengan hatinya. Wa zalika adhaful iman. Itulah darjat yang paling lemah imannya. Hadzal hadis rawahu Muslim. Alhamdulillah, kita telah bincang fiqhul hadis, sudah sampai ke fiqh yang ke-15. Fiqh yang ke-15 untuk pelajar yang ada kitab, muka surat 491. Muka surat 491, iaitu masalah la inkar lima ikhtulifa fi. Kata di para ulama, tak boleh nak ingkar dalam perkara yang diperselisihkan pandangan ulama. Mana ulama berselisih pandangan dalam masalah ini, tak boleh kita ingkar mudah-mudah. Ingkar sewenang-wenangnya, kata orang. Namun begitu, kita kena ingat, tengok dalam kitab kita ni, laqad qarrara al-ulama'u annal inkara yakunu li fi'li ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi. Para alim ulama telah menetapkan bahawa mencegah kemungkaran itu dilaksanakan ke atas suatu perbuatan haram yang dilakukan oleh orang, di mana pengharaman perbuatan telah disepakati oleh ijma' kaum muslimin. Maknanya sepakat dah ulama Islam mengatakan perbuatan itu haram, maka kita kena wajib ingkar. Begitu juga pencegahan kemungkaran itu turut dilaksanakan apabila ada sebilangan orang melakukannya perbuatan tersebut dan hukum itu pada persepakatan ijma' kaum muslimin mengatakan haram. Maknanya kalaulah benda itu sudah ijma', ulama kata ini mungkar, ini haram, maka kita kena ingkar. Contoh dibuat di sini, dia kata contohnya seperti minum arak, riba, wanita keluar tak tutup aurat. Ia ni semua orang tahu ni. Orang tahu dia tu haram. Orang tahu perbuatan sebut apa? Perbuatan sebut adalah perbuatan yang haram. Maka kita kena ingkar dalam masalah yang tersebut. Ataupun meninggalkan salat, ataupun meninggalkan jihad, maka itu dia panggil benda yang sudah disepakati oleh para ulama pengharamannya, atau perkara itu wajib tapi ditinggalkan, maka kita kena ingkar. Amma adapun perkara yang menjadi perselisihan ulama, sama ada perkara itu haram atau wajib, perkara ini haram ke atau tidak, fala yunkaru ala fi'lihi aw tarkihi, maka tidak boleh dicegah perkara tersebut, sama ada ia dilakukan mana benda haram ataupun ditinggalkan perkara yang disuruh tadi. Sebab benda itu menjadi khilaf ulama. Maka di sini kita perlu detail, perlu kepada pendetailan, perlu kepada penjelasan. Adakah semua yang dikatakan khilaf itu khilaf?
Sebab khilaf tu ada dua kategori para jemaah sekalian. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang tak mu'tabar. Maka ni kadang-kadang kita dengar orang tak boleh ingkar benda khilaf. Benda khilaf Syekh. Anda tak boleh nak ingkar. Jadi macam mana kita nak memahami isu benda khilaf Syekh tak boleh ingkar? Bagaimana? Tengok dalam kitab ni. Dalam kitab ni kata syaritata. Syaratnya perkara yang ikhtilaf itu mimman yu'taddu bihim minal ulama. Orang yang ingkar, yang khilaf tadi tu orang yang diambil kira pandangan dia mengikut ulama kita, ulama Ahlus Sunnah. Maka baru kita kata, oh baru dia ambil kira. Itu dia panggil kena ambil kira siapa orang yang mengingkari ataupun yang khilaf itu. Wa an yakuna nashi'an 'an dalil. Khilaf itu masing-masing ada dalil. Baru kita kata khilaf. Jadi kalau kata nak khilaf saja senang ya. Semua boleh katakan atas dunia ni mana ada yang tak khilaf? Khilaf je. Kita kata tak boleh, dia kata boleh. Siapa dia kata boleh? Syiah kata boleh. La. Pokok ajaran sesat kata boleh. Kita kata sabar dulu. Maka kita nak terima benda tu jadi khilaf, nak masuk dalam kelompok khilaf itu perlu kepada penelitian dan pendetailan daripada para ulama. Siapa yang mengatakan khilaf itu? Maka dengan itu, fala yu'tadu bi khilafil mubtadi'ah. Maka dengan itu tidak diambil kira kalau khilaf itu dilawan oleh ahli-ahli bid'ah, ahli-ahli ajaran sesat, ahli-ahli bawa batiniyah yang mendakwa syariat tu ada zahirnya, batinnya, sampai peringkat tafsir boleh ditafsirkan dengan kepahaman sendiri. Maka kata-kata ini tidak diambil kira. Wal firaq, dan kumpulan-kumpulan al-mukhalifati lis-sunnah yang menyalahi sunnah Nabi, maka kumpulan ini juga tidak diambil kira. Seperti puak Khawarij, puak Mu'tazilah, puak zaman dulu, zaman kita ini pun ada puak ni. Maka itu kumpulan yang mana yang kata khilaf ni siapa? Orang yang tidak diambil kira sebab mereka ni berpegang kepada hawa nafsu, bukan mengikut dalil. Satu kumpulan. Kama la yu'taddu fi ma kana al-khilaf fi dha'ifan. Demikian jugalah kalau khilaf tu lemah li kaunihi la dalil alaih, tak ada dalil yang mengatakan boleh buat ataupun mengatakan benda ni kena buat, maka kita mengatakan khilaf itu juga tidak ada kekuatan. Au liqiyami adillatin sahihah ala khilaf, ataupun dalil sahih menyalahi perbuatan dia tu. Dia tak boleh dakwa, awak tak boleh ingkar ni benda ni khilaf. Khilaf tu khilaf, tapi kalau sudah ada dalil yang kuat, maka kita kata khilaf awak itu tidak dimuktabarkan. Contohnya seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni memang peringkat awal dulu ada nikah mut'ah. Kemudian dibatalkan hukum itu. Geng-geng Syiah masih hari ini guna lagi nikah mut'ah. Ini contoh ni nikah mut'ah dia panggil. Atau az-zawajil muhaddad biwaqtin. Ataupun nikah dalam tempoh yang tertentu. Dia menikah, dia panggil ada waktu dia sendiri. Kahwin dia, atau nikah dia tu. Pernikahan ini batil dan pelakunya mesti dicegah, bahkan diiktibarkan sebagai zina. Mana tengok perbuatan tu. Dan hendaklah hukuman hudud dikenakan ke atas orang itu, walaupun ianya diterima oleh sebahagian kelompok yang mengaku mendakwa dia ni sebagai seorang Islam. Karena dalil sudah jelas bahawa perbuatan sebut adalah perbuatan yang mana? Perbuatan yang tidak diterima mengikut syariat Islam. Mengikut syariat yang muktabar, kita kata ini perbuatan yang tidak diterima, tidak dipakai, maka awak duduk diam-diam. Jadi para jemaah sekalian, itu contoh yang paling ringkas. Kita nak kata khilaf ni, kita kena ambil banyak kaedah-kaedah. Sebab itu sebahagian ulama menegur tajuk ini. Bukan la inkar masail khilaf, la inkara fi masail al-ijtihad. Yang tak boleh ingkarnya benda yang ada ijtihad. Maknanya dua-dua tak ada dalil. Yang ini pun tak ada dalil tadi, tapi masing-masing ijtihad berdasarkan kepada nas umum. Maka jadi khilaf. Yang ini tak boleh ingkar. Maka kita kata
Adakah benda yang sudah jelas dalam hukum daripada Quran, daripada sunnah, ataupun sudah ijma' ulama, ataupun yang menyalahinya pula orang-orang yang dikira syaz, ganjil pandangan dia, maka kita mengatakan tidak boleh. Sebagaimana ada sebahagian ulama semasa yang mengharuskan ambil faedah, ambil interest bank, dia kata tak ada masalah ni. Ini duit kertas ni pun duit tidak diiktibar. Yang ada di Islam ni duit emas, duit perak, dinar, dirham. Khilaf telah masalah alat-alat muzik ni. Harus ke tak harus. Panjang juga kita. Ada yang mengatakan masuk dalam masjid hari Jumaat tak payah terdengar, tak payah solat, pakai duduk ya. Khilaf. Nas ada, jangan duduk. Nabi suruh sahabat. Ni ada setengah orang ni kalau dia kuliah. Orang masuk masjid, dia kata jangan mai sunat, duduk dengar kuliah. Dengar kuliah dia wajib. Salat sunat tahiyatul masjid sunat, kita kata la azim musadafatul linnas, ini telah bercanggah dengan las. Macam-macam. Banyak lagi lah contoh-contohnya. Jadi ada hukum-hukum yang sudah jelas, ada hukum yang tidak jelas, maka kita kata khilaf itu mu'tabar. Seperti khilaf di kalangan salafus salih, adakah Nabi tengok Allah ke tidak? Malam Isra, berlaku khilaf. Khilaf tentang masalah batal wuduk sentuh perempuan. Ini benda khilaf. Ulama imam besar mazhab Syafi'i dan beberapa orang sahabat mengatakan sentuh batal. Ada yang kata sentuh tak batal, mujarab sentuh. Makan daging unta batal wuduk. Kunut salat subuh khilaf. Jadi kalau orang nak baca biar dia baca, yang tak nak baca biar dia tak baca. Sebab masing-masing ada sandarannya. Maka kita mengatakan nas-nas yang ada dalil tak perlu kita berikhtilaf itu, maka kita kata itu perkara yang penting dalam masalah nak engkar mungkar ni. Kalau tidak, kita bagi engkar benda yang tak boleh diengkar ataupun membiarkan benda yang mungkar. Jadi perlu pada dalil yang jelas lah. Saya tak nak hurai panjang di sini. Kata Imam Nawawi. Nawawi kata apa? Al-ulama, para ulama mengatakan kita boleh engkar benda yang sudah sepakat ulama mengatakan benda itu haram. Kalaulah benda ini khilaf, tadilah khilaf sama ada masalah ijtihad, masalah apa, maka kita bukan tak boleh engkar. Kalau tak boleh engkar secara total pun, kita masih lagi boleh an-nasihah ila al-khuruj min al-khilaf. Sebab para ulama sepakat mengatakan al-khuruj min al-khilafi mandub ila fi'li, maknanya elok kita keluar daripada benda khilaf. Kalau ada benda khilaf, kita keluar lebih baik. Allahu Akbar. Maka Al-Imamu Al-Mawardi hurai panjanglah cerita ni tuan-tuan. Sebab itulah ana kata benda yang khilaf ada dua masalah. Sama ada kita nak engkar ke tak engkar. Kalau kita boleh engkar sebab dia musadamatun nas, berlawan dengan nas, maka kita kata walaupun khilaf tapi khilaf tu lemah. Bila khilaf lemah, kita boleh engkar. Baik. Kita guna pendekatan yang lebih mesra. Apa dia? Kita jangan guna engkar. Tapi Nawawi Imam kata masih lagi boleh. Kalau tak boleh engkar, masih boleh nasihat. Kita mengatakan ya akhi, dalil yang awak pegang ni tak kuat. Dalil yang awak pegang ni dhaif. Sandaran kamu ni tak kuat, yang kuat ya. Sebab itulah bila orang tanya saya, dalam saya tanya jawab, Ustaz, orang ni kempen, baca doa ni, boleh pahala sekian, selawat ni sekian. Kita kata berhentilah tuan-tuan. Ambil yang muttafaq, yang tak ada khilaf. Semua ulama setuju, afdal yang ni. Tapi kita nak engkar keseluruhannya, tak boleh lah sebab benda tu ada khilaf. Cuma, kalau nak kempen yang tu, kita kata lah, kita kempen yang ori, yang asli. Baik. Saya nak berdoa. Orang ni kata tawasul dengan orang mati boleh. Harus sebahagian kata. Yang kata tak boleh, haram. Kenapa kita nak ambil benda khilaf tu? Benda tak khilaf ada. Berdoa terus dengan Allah Azza wa Jalla, tak ada khilaf. Kenapa nak pergi cari benda khilaf yang menimbulkan risiko yang berat itu? Maka semua perkara yang menimbulkan masalah, khilaf tu besar, ada orang kata boleh, ada kata tak boleh, ada kata sah, ada kata tak sah. Bahkan ada kata mungkar, ada kata syirik, ada kata bid'ah. Tinggalkan yang tu. Ambil yang muttafaq alaih. Hati tenang. Kita pun tak ada kritikan apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita suka cari benda-benda yang
yang menyusahkan kita, benda khilaf ni akan timbul perasaan tak tenang dalam jiwa kita. Contohnya tuan pergi minta dengan orang mati. Ada ulama kata boleh, harus. Tapi sambil-sambil nak tidur, teringat kepada kata-kata bantahan daripada ulama, kita tak boleh nak tidur. Bahaya ni. Besar masalah ni. Maka dak ma yaribuka ila ma yaribu. Dalam hadis yang lepas, Nabi kata tinggalkan yang ragu, ambil yang sahih. Maknanya walaupun benda tu khilaf tak boleh nak engkar secara total, tapi kita boleh nasihat, tinggalkanlah benda ni. Sebab itulah pendekatan saya, alhamdulillah kita akan kempen para jemaah, ambil yang sahih, tinggalkan yang meragukan. Ambil yang jelas dari Nabi, tak usah ambil daripada orang lain. Sebab semua tu agakkan, dia panggil meragukan. Baik para jemaah sekalian, setakat itulah yang saya nak huraikan tentang tak boleh engkar dalam masalah ijtihad ataupun dalam masalah khilaf. Kita berpindah pula kepada perkara yang ke-16, umumul mas'uliyah, umum tanggungjawab engkar mungkar kepada semua pihak. Jangan kata tu ada orang buat maksiat tu, telefon pejabat agama, telefon pejabat agama, apa mau duduk situ, engkau pergilah nak tegur. Kalau kita pergi tu nampak, kalau kita pergi tu macam kena pukul ke, kena tumbuk, orang Kelantan kata kena tai, kena katak, boleh jadi juga. Ni kita pergi pun tak lagi, takut dah adhaful iman. Macam mana kita ni? Pergi nasihat dulu. Bukan makna tak, kalau tak boleh engkar, boleh nasihat. Imam Nawawi kata kalau tak boleh engkar, boleh nasihat. Kalau tak boleh keluar daripada khilaf, mustahab, dituntut. Kenapa duk cari masalah? Baik. Maka tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar ini wajibul ummah, tanggungjawab semua umat. Semua orang Islam yang tahu benda mungkar dan dia mampu untuk mengubahnya, maka wajib ke atasnya mengingkari. Tak kiralah dia orang biasa, dia orang kampung, dia orang alim, dia rakyat, dia pemerintah, dia kerajaan, semuanya kena bertugas sebagaimana firman Allah Taala, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu jadi umat yang terbaik. Kenapa? Sebab kamu menjalankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Surah Ali Imran ayat 110. Dan banyak lagi lah ayat-ayat lain, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu suruh benda baik, larang benda munkar. Hadis kita sendiri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Jadi semua kita mengikut kategori masing-masing. Jangan mudah-mudah. Baik. Yang pertama, peranan ulama. Ulama mesti berada di hadapan. Sebab apa? Kita nak engkar benda mungkar ni, kena ulama yang tentukan. Benda ni mungkar ke tak mungkar. Ulama mana tu? Ulama Ar-Rabbani, yang betul-betul berpegang pada nas dengan dalil. Kalau ulama yang jenis pelik-pelik juga, dia yang menyebarkan hadis-hadis palsu, dia yang menyebarkan amalan palsu, ni macam-macam ni. Saya tengok ada seorang pakcik ni, menarik kalau dengar video dia, kita nak buat selalu. Ni saya nak beri kepada awak ni, baca doa ni, hak tak ada jodoh boleh jodoh, hak tak ada rezeki boleh rezeki, tapi bacaan-bacaan dia ajar tu karutnya. Habis tu, sambil-sambil dia sudah baca, dia ceramah pula. Kalau tak ada ilmu, jangan duk engkar benda hak riwayat ni. Ini ambil dari mana ni? Ambil daripada orang tua ni, tak ambil daripada Nabi. Kita kata macam tu pula ada. Maka kita, para ulama sepatutnya mereka lebih mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang mari dari Nabi, mana yang bukan mari. Patutnya mereka lah orang yang ke depan dalam masalah mencegah kemungkaran dan ini. Tapi sebab apa ulama ni penting dalam cegahan dia? Sebab ma lahum min haibatin fin nufus, dia ada kehebatan dalam jiwa manusia. Manusia no, masyarakat yang kata tengok ulama tegur, mereka akan jadi menjadi ikutan, dihormati oleh orang, disayangi oleh masyarakat. Sebab itulah bahayanya al-khatarul kabir, tengok dalam kitab. Maka terjadilah bahaya yang besar apabila ulama ini memandang ringan akan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala
yang diletakkan di atas bahu mereka sebagaimana yang berlaku kepada ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel mula-mula dia tengok, dia tegur, besok dia diam, lusa dia lompat sekali dengan geng-geng hadap mai buat maksiat. Ini masalah kita ya. Maka inilah peranan ulama, sepatutnya mereka lah yang menjadi tonggak ummah. Kita hari ni kat duk main kita lah benteng ummah. Benteng apa? Nak benteng dengan apa? Nak benteng dengan cerita-cerita dongeng, nak benteng dengan mimpi-mimpi orang tua orang ni, duk benteng dengan kitab-kitab jampi bomo-bomo. Habis kita dakwa ajaran kita ni ajaran yang benteng kepada Islam. Tak. Benteng Islam Alkitab was Sunnah. Itu dia panggil benteng Islam, supaya kita menyekat daripada dimasuk oleh perkara-perkara yang tidak baik ke dalam agama ini. Baik, yang kedua, al-umara. Para pemimpin, ketua negara, mereka lah main besar. Tanggungjawab besar ke atas ketua ulama, ketua negara. Sebab apabila mereka cuai daripada urusan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemungkaran itu makin meluas, makin tersebar. Makin luas dan makin tersebar. Sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Berapa lama kita duk berjuang nak hapuskan judi, nak hapuskan arak, nak tutup kelab malam, nak tutup tempat maksiat, tak berjaya. Ana teringat lagi ucapan almarhum tuan guru kita, Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Allah Ta'ala angkat darjat dia rahimahullah. Dia kata setelah dia dapat kemenangan memerintah negeri ni, dia kata lama dah hamba duk ceramah. Riba, ni tak boleh. Tak ada siapa dengar. Sekarang ni kita merintah, kita tutup semua pusat-pusat judi. Tempat minum arak dihadkan kepada orang bukan Islam di tempat dia. Cuma riba nak tutup cara lockdown nampak belum tertutup. Tapi usaha dia tadi lah, timbulnya counter Islami. Semua bank-bank ada counter Islam. Sekurang-kurangnya ada pilihan. Ini yang dikatakan oleh, tengok dalam kitab ni ada masalah tuan-tuan. Dalam kitab ni dia kata sabda Nabi SAW. Tuan tu tanda itu bukan sabda Nabi ni. Ini daripada kata-kata Sayyidina Uthman. Uthman radhiyallahu anhu, maksur daripada Sayyidina Uthman. Dia kata, innallaha yaza'a bis sultan ma la yaza'a bil Quran. Innallaha yaza'a bis sultan ma la yaza'a bil Quran. Allah Ta'ala takutkan manusia ni melalui undang-undang, penguatkuasaan undang-undang pemerintah itu lebih besar daripada ancaman yang Allah Ta'ala turun dalam Quran. Betul sungguh. Ya. Ramai orang dengar nasihat. Lepas solat, pergi juga buat benda mungkar. Tapi bila mari undang-undang, semuanya patuh. Lepas tu dia kata, Uthman kata, innallaha yaza'a bis sultan. Allah Ta'ala beri, menakutkan manusia, menyebabkan manusia jadi takut. Aku dengan keputusan itu, melalui undang-undang, lebih besar daripada dia takut daripada Quran. Orang yang takut Quran ni orangnya dhamir, qalbun hayy, hati yang hidup, ia ni cukup dengan Quran. Orang yang hatinya mati tak cukup dengan Quran, dia cukup dengan rotan. Sebab itulah ada undang-undang hudud, ada undang-undang jinayah, ada undang-undang qisas, ada ta'zir. Sebab apa? Sebab ada manusia ni dia takut rotan, dia tak takut kepada Quran. Yang takut Quran ni, jin malam yang kena rasuk di jin, takut. Yang kena rasuk di nafsu, tak takut dengan Quran. Allahu Akbar. Kan? Tuan-tuan kena ingat. Ada orang, maknanya orang yang kena rasuk dengan jin, dia takut kepada kita baca Quran. Orang yang dirasuk oleh nafsu, baca Quran, tak jadi apa. Habis, dia takut dengan apa? Dia takut dengan undang-undang. Undang-undang pun kadang-kadang locoh juga. Orang Kelantan kata, orang panggil terlepas juga. Tapi besar. Maka apabila pihak kerajaan itu cuai daripada tugas besar ini, tugas amar ma'ruf nahi munkar ini, maka ketika itu berlakulah tamak. Orang ahli maksiat, orang jahat, orang yang tak baik aktif muncul tanpa menghiraukan suasana sebab penguatkuasaan undang-undang lemah. Tengok dalam negara kita ni, kadang-kadang orang hina Islam, hina tu. Tapi kalau
Kalaulah tindakan tu tegas diambil, orang tak berani nak buat. Allahu Akbar. Ana waktu mula-mula sampai di belajar di Madinah tahun 88 saya pergi. Sebelum pada tu pergi dah, pergi haji, pergi umrah dengan Allahyarham bapa ni. Nampak, Masya Allah, azannya sunyi padang, tak ada orang main, semua berlari ke masjid. Akhir-akhir ni dah mula dah. Ni mutaakhir ini lagilah menyedihkan suasana. Bila kita orang tanya, orang tengok macam-macam benda masuk. Pawagam pun ada, tu ada. Kita kata Allah Ta'ala lah yang jaga tanah haram dia. Tak perlu kita susah-susah. Yang pentingnya kita jaga diri kita, jaga keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Setakat mana kita mampu, tegur. Nasihat, bantah. Tak mampu, wajib ingkar bil qalbi. Hati mesti sakit hati. Mesti orang panggil pedih hati kita bila kita tengok benda-benda mungkar berlaku dalam negara kita, dalam negara Islam, di tanah haram. Mesti ada perasaan yang cukup menakutkan kita. Baik para jemaah sekalian, maka kalau kita tengok semua yang berlaku itu, apabila pihak pemerintah cuai daripada tanggungjawab ini, lebih dahsyat. Kata orang at-tamatul kubra, apabila pihak pemerintah sendiri yang menjadi penganjur kepada maksiat. Kata orang bila sampai peringkat itu, apa lagi kita nak buat? Siapa kita nak mengharap? Pemerintah sendiri yang menganjurkan maksiat, maka kerusakan itu, kata orang, ikan buruk di kepala, air keruh di kuala, rakyat punah melalui pemimpin yang gila maksiat. Wallahu alam. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada 17 min adabil amiri wan nahi. Ini penting. Di antara adab, ada adab menyuruh dan melarang. Kena ada adab. Jangan pula kita pandai suruh je, tak ada adab lah. Ayyakuna, orang yang nak menyuruh orang, nak larang orang itu, mesti dia dulu beramal dengan apa yang dia suruh. Kita jangan kita buat benda mungkar, kita buat, kita suruh. Mana boleh? Kita larang, kita buat lah. Supaya orang nampak, Syekh ni kalau dia bercakap benda haram, dia tak akan buat. Kalau bercakap benda mungkar, dia tak buat. Yang jadi masalah kita hari ni, waktu duduk di depan mikrofon ni, Allah menangis-nangis orang. Allah waraknya ustaz, Masya Allah. Selepas ceramah, waktu minum air, di dewan minum ke dekat kedai kopi, woi, dia punya huha lebih derah suka daripada makmum yang duk menangis depan dia tadi. Kita kata subhanallah, aina ta'thir. Jadi orang yang nak bertugas ini, biarlah dia lakukan, dia beramal dengan apa yang dia kata, barulah kesan tu ada. Jangan pula kata, oh saya tak dilarang benda mungkar sebab saya buat. Larang, tapi ta'thir, kesan larangan itu sangat besar apabila orang yang melarang itu menyuruh pendakwah sendiri beramal dengan apa yang dia larang. Dia beramal dengan apa yang dia suruh. Barulah dia punya kesan tu kuat. Tapi jangan kata, jangan tunggu saya alim dulu lah baru saya nak tu. Sebagaimana kata orang sekarang, jangan tunggu baik baru nak buat benda baik. Jangan tunggu kita baik baru nak larang benda mungkar. Tak, benda mungkar kita nampak, kita larang. Kita mungkin tak baik dalam sudut ni. Tapi kalau kita tengok orang duk berkapa, duk berkeluar, duduk ni, kita benci, larang. Cuma kita sendiri lepas larang orang, duduk isap okok. Ya, maknanya ada maksiat lain yang awak. Maksiat ini awak boleh larang. Larang, jangan tak larang. Sebagaimana kata orang, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekahlah sampai jadi kaya. Jangan tunggu baik baru nak larang. Laranglah sampai kita jadi baik. Mudah-mudahan dengan sebab kita larang orang, kita juga jadi baik. Hai. Malu aku ni. Aku larang, aku suruh. Aku larang, aku buat. Jadi sekurang-kurang kita terfikir. Setiap kali kita larang orang, masuk dalam kepala kita, tak bagus ni. Tak baik ni. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam dalam surah Saf, Allah Ta'ala tegur orang ni, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Baca ayat ni tuan-tuan, surah As-Saf ayat 2 dan 3. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak buat? Amat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala bahawa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan.
Allah Ta'ala benci kepada kumpulan ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim daripada Usamah bin Zaid, Nabi menceritakan dalam akhirat esok ada orang dicampak dalam neraka, dia ada berputar dalam neraka tu dengan usus. Perut dia ni berputih, busuk sangat-sangat. Orang dalam neraka pelik, awak ni apa benda ni? Kan awak dulu kan pendakwah, selebriti juga awak dulu. Saya tengok awak ceramah dalam YouTube, ada dalam TV, ada dalam ni ada. Kenapa masuk neraka ni? Na'udzubillah. Dia kata apa? Aku dulu duk suruh kau buat baik, aku langgar. Aku larang orang buat, aku rempuh. Sekarang ni Allah letak aku dalam neraka supaya orang kenal muka aku bahawa inilah di antara contoh orang yang berlakon di atas dunia itu. Suruh orang buat baik, dia tak buat. Suruh orang buat larang benda mungkar, dia juga buat benda mungkar. Na'udzubillah min ghadabillah. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada 18 min khisalil iman. Ciri-ciri keimanan itu Nabi kita SAW bagi dalam masalah ni bagi 3. Yang pertama dia bagi apa? Orang yang paling mantap, orang yang boleh cegah kemungkaran dengan tangan dia, dengan kuasa dia, dengan kekuatan dia, cegah. Kumpulan yang kedua, orang yang boleh cegah dengan mulut, nasihat, tegur, termasuklah dengan tulisan-tulisan kita pun masuk juga. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang boleh cegah dengan hati. Adhaful iman, kita kata walaupun adhaf tapi masih lagi ada iman. Alhamdulillah. Yang kita bimbangnya mayat hidup tu. Langsung tak cegah, langsung tidak ada larangan, maka itu dia panggil spesies mayat hidup. Kita kata wal iyazbillah, kita minta perlindungan Allah Taala daripada kumpulan yang tersebut. Baik. Yang ke-19, an-niyatu wal qasdu fil amri wan nahi. Ini juga penting. Bila kita nak bertugas, niat baik. Nak amar ma'ruf, nak nahi mungkar, mestilah dengan niat yang baik, iaitu untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, untuk nak menghilangkan, menjauhkan kemurkaan Allah ke atas kampung kita. Sebab bila ada orang buat mungkar, bila ada orang buat benda mungkar, kita tahu kita diam, makna kita bertaraf syaitan bisu. Syaitan akhras kata ulama, itu bukan hadis. Tapi yang penting bagi kitanya, kita cegah kemungkaran ni semata-mata kerana Allah. Tengok, la hubush hub asyuhrah. Bukan nak suruh kata, oh berani dia tu. Oh, dia ustaz ni kalau buat benda mungkar, dia selalu depan. Oh, demonstrasi dia duduk kat depan. Maka kita mengatakan, jangan sekali-kali mencari syuhrah, mencari glamour, cari like, cari lah. Buat kerja kerana Allah Azza wa Jalla, sebab itu yang dikira di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Tuan nampak berani menentang kemungkaran? Sebab saya nak mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Allah kata umat ini terbaik. Lish ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selamatnya umat ini sebab ada lagi orang yang melarang kemungkaran. Nabi sebut dah dalam hadis yang kita baca dalam siri lepas, Nabi kita buat bandingan dengan siapa? Dengan orang naik bahtera. Ada di atas, ada di bawah. Mana kalau orang atas biarkan orang bawah tebuk lubang, semua kapal tenggelam. Jadi kita nak selamatkan kapal umat ini, kita hilangkan kemungkaran. Itu niat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pasang niat baik-baik. Semua teguran kita, semua nasihat kita, semua yang kita sampaikan ini, ibtigha ridwanillah, semata-mata mencari keadaan Allah Ta'ala dan mengikut arahan Allah supaya kita supaya kita jalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Alhamdulillah. Baik, yang ke-20, al-ubudiyatul haqq. Pengabdian diri yang sebenar-benarnya duduk di mana? Allahu Akbar. Maka kadang-kadang yang menjadi pendorong seorang mukmin itu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan sebab ijlaluhul baligh li'azamatillah. Kerana dia sangat mengagungkan, membesar keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ni pencipta kita. Tidak patut diderhakai.
tidak patut dimaksiat, tidak patut dilupai. Hendaklah kita syukur nikmat, jangan kufur. Maka bila kita ada tengok orang buat benda tak baik, derhaka kepada Allah, kita engkar ni sebab apa? Sebab kita nak bersihkan Allah, kita nak sucikan Allah, kita nak bersihkan agama Allah ini daripada mana? Daripada semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang boleh nampak Allah SWT itu tidak dihormati. Baru semangat kita. Tengok dalam kitab. Kadang-kadang yang menjadi pendorong seorang mukmin untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar adalah pengagungannya yang setinggi-tingginya terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla dan perasaan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selayak-layak untuk ditaati, bukan dimaksiati. Tengok. Zat yang selayaknya untuk disyukuri, bukan diingkari. Hatinya disucikan dengan mengagung Allah dan perasaan tersebut dan cinta yang benar terhadap Allah, maka dia sanggup menghadapi apa sahaja suasana, apa sahaja keadaan. Kita panggil teguran suci kerana Allah walaupun dimarahi oleh manusia. Martabat ini, cinta yang bertapak dalam hatinya dan berjalan di dalam ruhnya sebagaimana darah mengalir dalam orak-oraknya. Oleh demikian didapati beliau sentiasa taat kepada Allah dan mengandaikan apa sahaja yang menjadi miliknya, menggadaikan apa sahaja miliknya yang maha yang murah untuk syariat Allah Azza wa Jalla. Marilah kita sama-sama al-ubudiyatulillah, kita letakkan pengabdian diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, hadis tentang amal ma'ruf nahi munkar ni sangat panjang dan sangat penting. Marilah kita buat khulasah. Poin yang ke-21, khulasatun wa taujihun min alim rabbani. Intisari. Dan arahan daripada seorang ulama rabbani, iaitulah al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ini seorang imam yang alim, seorang yang hebat. Dia telah infakkan masa dia untuk Islam sehingga dia mati tak sempat kahwin. Imam Nawawi berkata, dia kata apa? Dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni, panjang dia punya huraian dalam kitab dia. Dalam kitab syarah Sahih Muslim ni. Takallama bi kalami fi syarhi Muslim. Baik, saya baca. Kalau nak baca bahasa Arab pula, tak habis pula dia punya terjemahan. Kita pergi ke terjemahan selalu sedap. Qala Nawawi fi syarhi Sahih Muslim, wa'lam anna hadzal bab. Ketahuilah bahawa bab ini, yakni bab amar ma'ruf nahi munkar, telah sekian lama diabaikan dan tidaklah tinggal dalam zaman ini melainkan tulisan mengenainya. Subhanallah, zaman Imam Nawawi kurun yang ke-7. Imam Nawawi kata banyakkan tinggal tulisan ya. Pelaksanaan sudah banyak kehilangan. Bab amar ma'ruf nahi munkar adalah zaman ini tulisan. Bab ini adalah satu bab yang penting kerana padanya terdirinya segala urusan dan tertegaknya segala kekuatan. Apabila kekejian menjadi bertambah banyak, maka hukuman dan azab terhadap orang yang soleh dan yang jahat menjadi umum. Maknanya kalau Tuhan nak turun bala, semua kena. Jika orang yang zalim tidak ditegah daripada kezalimannya serta dihukum sepatutnya, maka hampir sekali Allah SWT menimpakan azabnya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan dan ditimpa azab yang pedih. Oleh yang demikian, hendaklah setiap individu yang inginkan kehidupan akhirat dan berusaha untuk memperolehi keridaan Allah agar mengambil berat tentang bab ini, kerana ianya banyak mengandungi manfaat, lebih-lebih lagi kebanyakan individu seumpama itu telah pergi menyahut seruan ilahi. Nawawi kata ramai ulama-ulama yang berani ni telah pergi menyahut seruan ilahi
hendaklah mengikhlaskan niatnya dan tidak gentar kepada orang yang disebabkan ketinggian martabatnya. Mana kalau orang tu buat benda mungkar, walaupun dia besar pangkat, jangan takut, lawan. Sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wala yansurannallahu man yansuruh, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Suratul Hajj ayat 40. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Surah Ali Imran ayat 101. Firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan hidayah kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman? Kita mengaku beriman sedang mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang yang dusta. Dakwa je sayang ke Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dan ketahuilah bahawa ganjaran itu berdasarkan susah payah dan keletihan. Begitu juga, janganlah membiarkan saudaranya dalam kemaksiatan dan tidak mengajaknya kepada kebenaran kerana wujudnya tali persahabatan. Takut putus kawan, biarlah. La. Kasih sayang ke atasnya mengambil hati serta mengambil perhatian, dan sentiasa ingin berada dalam kedudukan di sampingnya. Kita pun tak berani nak tegur. Jangan. Sesungguhnya persahabatan dan kasih sayang ada kehormatan dan ada haknya. Antara hak-hak persahabatan itu ialah menasihati dan memandunya ke arah perkara-perkara dan amal perbuatan yang memberi kebaikan akhiratnya, dan menyelamatkan daripada segala kemudaratannya. Ingat ni, kalau awak betul sayang kepada kawan awak, keluarga awak, tugas amar ma'ruf mesti dilaksanakan. Ya, tak boleh tegur dia nanti putus kawan lah. Putus harta dunia, jangan putus di akhirat. Sahabat dan kekasih seorang insan itu adalah seorang yang berusaha demi kemakmuran hidup akhiratnya, walaupun tindakan demikian itu akan mengakibatkan kerugian dalam kehidupan dunianya. Manakala musuhnya pula ialah orang yang berusaha untuk memusnahkan kehidupan akhiratnya, walaupun dalam tindakan demikian menghasilkan gambaran manfaat bagi hidup dunianya. Kita ni walaupun rusak akhirat, inilah best friend, my friend. Sebab apa? Sebab dia yang bagi kesenangan pada kita, walaupun dia menjahanamkan kehidupan akhirat kita. Na'udzubillah. Amin. Ada pun itu hanyalah perhiasan dihiaskan oleh iblis, laknatullah. Para nabi alaihimussalatu wassalam adalah para pemimpin kaum mukminin kerana usaha yang dicurahkan oleh mereka untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan memberikan petunjuk pada mereka untuk meraihnya. Kita pohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang beriman, agar memperolehi keredaan Allah dan agar limpahkan atas kita dengan kemurahan rahmatnya. Wallahu a'lam. Itu kata siapa? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Dan kata lagi Nawawi, ada lagi kata-kata dia, hendaklah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu bersikap lemah lembut agar ianya lebih hampir mencapai maksudnya. Ini uslub lah. Sesungguhnya Al-Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang dengar ni penting ni, uslub cara nasihat. Sesiapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, PM je, cakap senyap-senyap, sesungguhnya beliau telah menasihatinya dan mencantikkannya. Sebaliknya sesiapa menasihatinya secara terang-terangan, sesungguhnya beliau telah memalukannya dan memperbodohkannya. Kita nasihat kawan, kita pergi tulis kat Facebook, celaka menata ni. Lah, kita PM dia. Tenang-tenang ajak dia minum teh, makan kopi senyap-senyap, kita minta. Antara contoh yang perbuatan yang diambil ringan dan ambil mudah oleh orang yang tidak mengambil berat tugas amar ma'ruf nahi munkar ialah seperti
Apabila melihat seorang menjual barang yang rosak dan seumpama itu, maka mereka tidak mencegah penjual itu daripada menjual barang tersebut. Manakala si pembeli pula tidak mengetahui akan kerosakan itu. Kita tahu orang ni jual barang buruk. Jangan jual ni, buah ni tak bagus ni. Benda rusak kau jual buat apa? Maka ini adalah bahaya yang jelas, dan para alim ulama telah menyatakan bahawa Allah wajib atas orang yang mengetahui sedemikian untuk mencegah si penjual daripada menjual dan agar memberitahu kepada si pembeli akan kerusakan yang tersebut. Hari ini contohlah kita kata, ada orang mari minta anak orang. Kita tahu budak ni penagih dada. Wajib kita kena maklumkan kepada keluarga si perempuan, apa dia? Dia ni menagih dada ni, mu nak terima dia. Tak maya kakak ni. Ini kena maklumkan. Mana boleh buka rahsia orang? Bukan soal rahsia orang, soal dia dengan Tuhan tu cukup berat. Mau jaga tepi kaya orang apa, dia nak masuk dalam kaya orang ni, bukan main. Kita kena belajar-belajarlah ilmu dalam masalah ini. Alhamdulillah tamatlah syarah kita hadis 40 yang ke-34 setelah kita melalui 4 siri kuliah panjangnya huraian. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, Al-Hadithul Khamis wath-Thalathun. Hadis yang ke-35, Ukhuwatul Islam wa Huququl Muslim. Kita pergi kepada hak-hak orang Islam dan persaudaraan Islam dan hak orang Muslim. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.